Selepas mendengar penerangan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri-Menteri, memang ketara di sini adalah bahawa ia adalah satu usaha untuk buat damage control dan juga menebus balik nama baik dan reputasi selepas kegagalan yang amat jelas sekali oleh pihak Kerajaan Persekutuan semasa menangani bencana banjir bukan sahaja di Semenanjung Malaysia baru-baru ini, tapi juga di negeri Sabah, di mana ia berlaku di Tenum pada bulan Mei dan di Penampang pada bulan September tahun lepas. Dan ini telah sekali lagi menyelahkan kegagalan Kerajaan Persekutuan dalam pencegahan banjir, bantuan bencana, usaha menyelamat dan juga pemulihan pasca bencana sehingga mengorbankan sekurang-kurangnya 55 nyawa, di mana 2 masih hilang, dan kerugian ekonomi yang dianggarkan sebanyak 20 bilion ringgit. Dan betul, tiada yang menonjol kegagalan Kerajaan Persekutuan berbanding prestasi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan menteri yang mengecewakan, di mana mereka kelihatan tidak berminat atau tidak bermaya langsung untuk melakukan bantuan yang diperlukan. Siapa boleh lupa keadaan ataupun optik yang begitu menyayat hati, di mana kita lihat penduduk-penduduk yang terpaksa berukut di atas bumbung di Taman Sri Muda sehingga 3 hari tanpa sebarang bantuan untuk menyelamatkan mereka, macam sudah tak ada kerajaan. Dan ini adalah satu realiti yang harus diakui oleh pihak kerajaan. Selagi kita tidak mengakui kegagalan ini, macam mana kita boleh pastikan keadaan sedemikian tidak akan berulang sekiranya bencana berlaku semula. Kegagalan kerajaan ini telah menyebabkan badan-badan amal, NGO seperti SECI dan wakil rakyat, khususnya daripada Parti Pembangkang, terpaksa mencari jalan sendiri untuk membantu bangsa banjir bila sudah tidak ada kerajaan berfungsi. Lebih teruk lagi, agensi pengurusan bencana khususnya seperti NADMA menolak tanggungjawab dan sebaliknya menyalahkan kerajaan negeri. Dan betul, ini adalah satu kegagalan sistemik, iaitu dari aspek kepimpinan dan juga struktur pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Perlu ada satu anjakan paradigma atau paradigm shift daripada kaedah kini yang tidak berkesan, di mana Putrajaya membuat keputusan bagaimana menjalankan kerja-kerja menyelamat dari bilik berhawa dingin beratus-ratus kilometer dari lokasi bencana. Memandangkan Kerajaan Persekutuan sekali lagi telah membuktikan ketidakcekapan dan ketidakupayaan menangani krisis banjir negara dan mahu menyalahkan kerajaan negeri. Tadi kita dengar juga menyalahkan pejabat daerah. Maka saya syorkan kerajaan harus melakukan decentralisation atau desentralisasi. Lebih-lebih lagi, bila kerja-kerja mitigasi dan pemulihan dijalankan menerusi pejabat daerah di bawah kerajaan negeri, akhirnya bila kerja-kerja mitigasi dan penyelamatan dijalankan terpaksa juga menerusi pejabat daerah. Lebih baik NADMA diletakkan di bawah kerajaan negeri yang lebih tahu macam mana uruskan banjir secara real time semasa ia berlaku dan bukannya secara remote control beratus atau beribu batu daripada kejadian. Dalam aspek ini, kami ingin mencadangkan desentralisasi dalam usaha pencegahan banjir, bantuan bencana, usaha menyelamat dan pengurusan pemulihan kepada kerajaan negeri dengan memberikan peruntukan secara tahunan, iaitu RM100 juta kepada setiap negeri ataupun 20% dari sumbangan cukai negeri tersebut. Ini membolehkan kerja-kerja penyelamatan dijalankan dengan cepat dan pantas. Sumbangan kewangan sedemikian tidak akan menjejaskan belanjawan persekutuan dengan menyalurkan apa yang telah pun diperuntukkan
di kementerian sedia ada kepada kerajaan negeri. Ini bermakna kerajaan negeri akan bertanggungjawab ke atas isu peparitan, pembetongan, kerja-kerja tempatan banjir, termasuk penyelenggaraan cerung bukit, bantuan bencana, kerja-kerja penyelamatan dan pemulihan dalam pembersihan dan mengembalikan kehidupan mangsa banjir kepada normal melalui bantuan kewangan yang diperlukan. Saya harap perkara ini dapat diberikan perhatian kerana selama ini kita lihat NADMA tidak berfungsi sehingga menteri sendiri menyatakan masa itu bukan masalah NADMA. So ini saya rasa menunjukkan bahawa biar kita decentralize dengan membolehkan kerja-kerja ini dijalankan oleh pihak kerajaan tempatan, kalau bukan sekurang-kurangnya kerajaan negeri. Dalam keadaan di mana kita lihat kehilangan ekonomi sebanyak 20 bilion, macam mana kita boleh bantu isi rumah, keluarga dan syarikat menebus balik kehilangan harta dengan kehilangan yang sebesar ini? Kita lihat beribu kenderaan yang hanyut, jalan dan infrastruktur yang rusak, premis perniagaan dalam rumah yang pecah sama sekali. Adakah bantuan 1.4 bilion ringgit ataupun 2 bilion ringgit seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri mencukupi untuk membantu mereka atau mangsa-mangsa tersebut dengan pemberian RM1,000 setiap orang? Semua pun ada jumlah untuk membaiki rumah. Tapi sehingga sekarang kita lihat dari aspek pelaksanaan, ia masih belum memuaskan. Oleh itu, selain daripada bantuan yang disyorkan, kami juga ingin mengesyorkan bahawa pengecualian faedah atau moratorium pinjaman bank dilanjutkan untuk 6 bulan lagi. Apabila ia tamat pada akhir bulan Februari ini. Ini adalah ekoran daripada MOU yang ditandatangani oleh pemimpin Pakatan Harapan dengan Perdana Menteri. Dan ia akan akhir. Ada yang bulan ini, ada yang bulan depan. Syorkan, lanjutkan untuk 6 bulan lagi. Pada masa inilah, bank-bank harus membuat sumbangan kepada rakyat dengan keuntungan kira-kira 20 bilion yang mereka catatkan pada tahun lepas. Seluruh negara sedikit sebanyak terjejas juga dengan bencana banjir kali ini. Khususnya bila kita lihat Selangor adalah satu pusat ekonomi yang begitu penting. Dan rantaian bekalan barangan juga banyak yang terputus. Contohnya sebagai satu contoh spesifik, penghantaran kereta X50 yang diminati oleh orang ramai. Kalau sebelum ini mungkin kena tunggu 6 bulan. Tapi sekarang kena tunggu sampai setahun. Oleh kerana kesan daripada banjir tersebut. Yang jadi banjir lebih rumit ialah pembalakan yang dijalankan secara berleluasa. Khususnya di negeri Pahang. Sehingga balak yang dihanyut oleh air banjir tidak dinampak oleh pihak berkuasa. Kini pembalakan disambung semula seperti tidak ada banjir besar yang berlaku. Dan banyak aduan yang dibuat, takkan Perdana Menteri yang berasal dari negeri Pahang tidak ketahui perkara ini. Dan yang betul, dalam belanjawan 2022, Kementerian Kewangan telah memperuntukkan RM450 juta untuk memelihara kelestarian alam sekitar. Sejauh manakah peruntukan ini berkesan dengan pembalakan yang begitu berleluasa? Sehingga sekarang masih tidak mahu akui bahawa pembalakan ini adalah salah satu punca di mana banjir menjadi begitu teruk di negeri Pahang. Ini adalah satu penafian atau sense of denial oleh pihak kerajaan. Nah, sekiranya tidak berdepan dengan masalah ini, saya rasa kita tidak akan cari penyelesaian selama-lamanya. Tambah juga sikap menteri. Saya rasa sikap menteri itu penting. Kalau sebelum ini cakap sesuatu, sekarang pula cakap lain. Dan kalau kita lihat ada menteri, ini saya kena komen sikit, menteri komoditi yang menyatakan tentang orang utan
Saya pun tidak faham macam mana dia boleh sebut bahawa kalau kita jumpa orang utan akan bunuh kita dulu. Itulah sikap yang saya rasa salah. Sama juga kalau kita lihat tentang pembalakan. Satu isu yang kita tahu, semua menjadikan banjir lebih teruk, tapi tak mahu diakui. Sama juga dengan menteri tersebut. Itu bukanlah penyelesaian yang dihasratkan oleh rakyat. Oleh itu, saya rasa kerajaan negeri boleh bertindak dengan lebih berkesan dalam melaksanakan tebatan banjir, kerja-kerja menyelamat dan juga pemulihan. Sekiranya mendapat bantuan yang sewajarnya, melainkan desentralisasi dilaksanakan, kitaran suram rakyat Malaysia tenggelam dalam kegagalan pengurusan bencana banjir pasti akan berulang tanpa sebarang penyelesaian.